Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami mulakan perhimpunan pada tengah hari ini bersempena dengan Ramadan Al-Mubarak, bulan pengampunan. Kami mohon padamu, ya Allah, terimalah taubat kami, ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami. Kami bertaubat kembali kepadamu, ya Allah, dengan meninggalkan maksiat. Kami taubat kembali kepadamu, ya Allah, dengan menghidupkan taat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan serta kesabaran untuk menjadi hamba-Mu yang sentiasa dengar dan taat. Dan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, berilah kami kesabaran untuk menghidupkannya sampai kepada penghujungnya, agar kami dapat manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wa akhawat, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saudara-saudara saya daripada kalangan muslimin dan muslimat yang saya muliakan, bermula kita berpesan untuk menghidup dan memelihara dalam diri kita sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ketahuilah bahawa ketakwaan inilah yang akan memelihara perjalanan kita yang sementara di dunia ini, untuk kita menghidupkan segala perintah-perintah yang telah ditetapkan ke atas diri kita sebagai seorang muslim yang mukmin, sebelum kita kembali bertemu dengan pencipta kita untuk dihisap segala amalan kita dan untuk ditentukan kesudahan kita di kehidupan akhirat yang kekal, sama ada menjadi ahli syurga yang bahagia ataupun menjadi ahli neraka yang terseksa. Semoga Allah pelihara kita daripadanya. Tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat semua, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini macam-macam kelebihan ya yang telah disediakan, dan bermula daripada awal kita pun rasa ada perubahan pada diri kita. Termasuklah pada tengah hari ini, tuan-tuan, ya, kita menahan diri kita daripada makan dan minum, sehingga kita rasa berkelapangan untuk menghadirkan diri dalam suatu program yang telah disusun untuk menghidupkan, untuk kita memperingatkan dan untuk kita memperbaiki akan perjalanan kita yang sementara ini. Apatah lagi, tuan-tuan, yang masih muda, ya, yang masih kalau ikut hukum akal, masa atau perjalanan yang panjang untuk kita menyediakan diri kita. Baik, saya datang ni untuk kita sama-sama melihat keseluruhan perjalanan kita, dan saya bawa tajuk, tuan-tuan, dia punya asas dia ataupun tajuk besar dia, hati. Kenapa, tuan-tuan? Kerana ia sesuatu yang cukup besar maknanya, dan Allah jadikan hati, tuan-tuan, bukan saja-saja dan bukan benda yang kecil, ya. Kerana itu kita dalam kehidupan ini kita mesti memulai kehidupan ini dengan mengenali pencipta kita. Ma'rifatullah, kenal Allah. Supaya dengan kita benar-benar mengenali Allah Ta'ala, maka kita dapat mengenali diri kita yang dijadikan kita dengan tujuan untuk sembah dia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ini semua ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan kita tahu dalam bulan Ramadan ni, ya, ada satu kejadiannya yang hebat, iaitu mukjizat Nabi SAW, iaitu Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Apa tujuan dia? Hudan linnas. Apa yang ada padanya? Bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kita kena letak prinsip dia, iaitu Al-Quran itu dia bukan sekadar untuk dibaca.
Tapi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Dan di dalamnya keterangan-keterangan yang jelas dan nyata. Yang menunjukkan jalan kebenaran, jalan kesesatan. Ini Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan kita ini, tujuannya hanya untuk sembah dia. Sembah dia dalam bahasa Melayu kita ni, ialah mendengar dan mentaati segala kehendak dia. Ya? To obey. Apa saja dia punya desire. Itu dikata Islam, apa maknanya? Ya, total submission to the will of Allah. Ya. Penyerahan sepenuhnya diri kita kepada kehendak Allah. Ya, kehendak kita dia datang kemudian. Dan kehendak kita jangan berlawanan dengan kehendak Allah. Itu sebenarnya maksud Muslim. Orang yang telah menyerah diri. Baik, kita ni tuan-tuan, yang menjadikan kita berjaya ataupun gagal, mulia ataupun hina, semuanya akibat daripada tindak tanduk dan amalan kita. Itu kita faham. Ya tak? Orang kalau dalam hati dia niat sesuatu tapi tak buat, tak ada apa. Ya tak? Tapi dengan sebab amalan dia, dengan sebab pekerjaan dia, dengan sebab tindak tanduk yang dilakukan, ya, maka ianya akan menentukan sama ada dia menjadi seorang yang mulia dan berjaya ataupun hina dan gagal sepenuhnya. Apakah dia yang menentukan segala tindak tanduk ini? Itu penting. Mula-mula kita mengenal pasti, kita mengakui hakikat bahawa yang menentukan kita mulia, berjaya atau hina dan gagal ni daripada amal dan perbuatan kita. Termasuk hari ni tuan-tuan. Ya, tuan-tuan yang bekerja, diberi kesempatan mencari rezeki di Panasonic ni tuan-tuan. Tuan-tuan akan berjaya atau tuan-tuan akan menjadi sebaliknya dengan sebab tindak tanduk dan amalan tuan-tuan. Kesungguhan dalam mengerjakan segala kehendak, insya-Allah tuan-tuan akan berjaya, naik pangkat dan seterusnya, mendapat kedudukan yang lebih mulia. Tapi kalau kita menunjukkan sikap yang malas, ya, tidak memenuhi segala perjanjian, maka akhirnya kita akan gagal. Dan akhirnya mungkin kita akan kehilangan kerja. Ya. Jadi, apabila kita sudah mengenal pasti dan mengakui hakikat, yang menjadikan kita berjaya ataupun tidak ialah dengan amalan kita, maka kita tanya, apakah yang menentukan segala amalan kita, mulia ataupun berjaya? Apakah yang menentukannya? Maka di sinilah kita nak mengatakan bahawa yang menentukannya ialah hati-hati kita. Kan? Ya? Itu kata Allah Ta'ala jadikan hati. Kerana itu disebut tuan-tuan. Kita orang beriman ni kita kena sebut. Ya tak? Syurga, neraka ni kepercayaan kita kan. Orang yang tak beriman tu tak dia. Tapi bila kita sebut sebagai orang Muslim dan orang yang beriman ni, maka kita kena sebut kebenaran. Termasuklah hakikat syurga, neraka. Maka di sana Allah sebut tuan-tuan. Ya? Disebut apa? A'raf ayat 179 dia kata walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, dijadikan yang banyaknya dalam neraka Allah Taala itu apa? Jin dan manusia. Apa punca dia? Lahum qulubun la yafqahu nabiha walahum a'yunun la yubsiruna nabiha walahum azanun la yasma'u nabiha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Yang bermaksud yang kata banyaknya yang jadi bahan bakar dalam neraka itu jin dan manusia, mereka ini ada hati tapi mereka tidak memahami dengannya. Nah, ni kita pun ada hati dah, ya. Ada hati tapi tidak memahami dengannya, mereka ada mata tidak melihat dengannya, mereka ada telinga tidak mendengarkan dengannya, dan Allah Taala kata mereka ini seperti binatang ternakan. Bahkan lebih sesat. Dan inilah golongan orang yang lalai. Tuan-tuan, bila sebut asal sebut binatang ni tuan-tuan, ya tak? Maka ianya makhluk yang tidak berfikir. Ya, ada otak. Ya. Ya tak? Kadang-kadang kita cari otak binatang nak makan, ya tak? Dia ada otak, tapi dia tidak memanfaatkan otak tu kerana dijadikan ianya otak itu bukan untuk berfikir. Ya, maka binatang. Tapi manusia ini diberi otak untuk berfikir. Maka jadilah orang itu orang yang berakal. Itu beza dia. Orang yang berakal ialah yang menghidupkan akal. Tapi orang yang tidak menghidupkan akal,
Maka apa beza dia dengan binatang yang ada otak tapi tidak mengambil manfaat pada dia? Kerana itu disebut di situ kalhum, kal an'am, seperti binatang ternakan. Ya tak? Padahal dia tulis hati yang mereka tidak memahami dengannya. Ya tak? Pasal apa tuan-tuan? Sebab bermula kejadian kita ini yang menentukan kemuliaan kita ialah akal kita. Kebenaran. Tuan-tuan, kebenaran yang kita capai ialah dengan menggunakan akal. Akal yang berfikir. Dan dia menentukan kebenaran itu dengan segala dalil dan bukti. Dan termasuklah akal itu, dia mengenal pasti bahawa yang menentukan segala kejayaan dalam kehidupan ini mesti bermula dengan hati. Maka penting kita mengetahui tentang kedudukannya. Ya, Nabi SAW tinggalkan pesan pada kita. Dia kata, innal fil jasadi mudratan. Iza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalb. Dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Baik dia, baiklah semuanya. Rosoklah semuanya. Dan ketahuilah, seketul daging itu ialah hati. Nabi juga sebut, ya ada apa dia, innamal a'malu bin niat. Segala amalan dengan niat. Dan niat itu bermula di hati. Ya, hakikat dia. Jadi, bila sebut akal sudah mengenal pasti bahawa yang perlu dipelihara ialah hati. Rupanya hati ni tuan-tuan, dia raja yang memerintah seluruh anggota tubuh badan kita. Itu hati. Dia raja. Tangan kita, kaki kita, mulut, mata kita, telinga kita dikuasai oleh hati kita. Ya, jadi hati inilah yang menentukan ke arah mana kita nak tuju. Apa maksud dia? Baik. Bila kita sudah kenal kejadian Allah Ta'ala, tuan-tuan, terutamanya terhadap diri kita, maka kita kena tanya, apa tujuan dan apa maksud? Sebab hari ini, tuan-tuan, tajuk saya, tuan-tuan, hati, tujuan. Tujuan dia, tuan-tuan. Ataupun peranan dia. Peranan dan tujuan. Pasti kena tahu. Kalau kita tak tahu tadilah, ulaika humul ghafilun. Golongan orang yang lalai. Sebab, tuan-tuan, satu dia tak tahu. Satu tahu tak ambil berat. Jadi masalah. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala jadi itu tentu ada fungsi dia, peranan dia. Mata untuk melihat. Telinga untuk mendengar. Mulut untuk berkata-kata. Kaki untuk berjalan. Tangan untuk berpegang dan menyentuh. Dan seterusnya. Kerana itu bermula. Yang akan memelihara kehidupan kita, yang asas dia keimanan. Keimanan ini, tuan-tuan, dia duduk di atas dua perkara. Ya? Dia kata iman yang jazam, iman yang tiada keraguan. Tapi iman yang dihidupkan, itu perkara yang perlu kita pelihara. Atau perlu kita beri perhatian. Iman yang dihidupkan. Hari ini kita boleh tengok. Iman juga. Tapi dia tak berapa nak hidup. Tuan-tuan? Sebab iman ini, tuan-tuan, dia duduk pada dua alat. Bermula iman ini, kita percaya ni, tuan-tuan, dengan apa? Dengan akal. Akal yang menentukan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang maha berkuasa, yang menjadikan kita mustahil ada lebih daripada satu Tuhan. Maka dialah Tuhan yang esa. Atau kita nak kata, tak, saya tak gitu, Ustaz. Saya ni Islam sebab warisan. Mak ayah saya, datuk nenek saya Islam. Ini jadi masalah. Tuan-tuan, sebab kita diberi akal. Bukan untuk menurut begitu saja, tapi untuk mengikuti kebenaran dengan kepastian. Itu penting. Itu sebab dalam Al-Quran dia tanya, laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain pada Allah di antara langit dan bumi, maka sudah tentu pasti akan hancur binasa. Kita, tuan-tuan, kalau dalam suatu negara ada dua Perdana Menteri, maka apa akan jadi? Rosaklah. Yang ini nak buat ni, yang itu nak buat tu kita jangan sentuh negara kita lah, sebab negara kita aman dan tenteram. Kita nak cerita tentang kedudukan tempat-tempat lain, tuan-tuan. Dan kita pun tahu kalau kapal dia hanya ada satu je nakhoda. Kita beli kapal, lepas tu kita lantik dua nakhoda. Tiba-tiba nakhoda tu kata, saya nak ke timur, seorang kata nak ke barat. Maka mari kita jumpa tuan punya kapal.
Pasal saya tetap nak ke timur dan dia kata saya tetap nak ke barat, mari kita jumpa tuan punya kapal. Bila tuan punya kapal mendengari akan kehendak kedua-dua nakhoda, dia buat keputusan lah. Satu nak ke timur, satu nak ke barat, macam inilah. Kita belah dua kapal tu. Kan? Apa jadi dengan kapal tu? Boleh belayar tak? Tak boleh belayar. Ya, nak rosak lah tuan. Maka Allah Ta'ala bagi perumpamaan dalam Al-Quran supaya dengan akal kita benar-benar menjiwai bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang Esa. Kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan juga bumi, peralihan malam dan siang. Jadi benda yang kita boleh perhati. Ya nak, langit, bumi, malam, siang, silih berganti. Ada berlaku. Satu hari tak ada langsung malam. Tak ada. Dia pasti akan berpusing. Kan? Tapi dia kata, ayat liulil albab. Bukti bagi orang yang berakal. Jadi bermula padanya untuk menentukan kebenaran. Dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan yang ada hari ini atau cik-cik yang ada hari ini, kita letak kebenaran itu dengan sebab akal kita. Bukan dengan sebab kita ikut-ikut. Pasal bila ikut-ikut, hari ini kita dengar banyak kepincangan dan penyelewengan serta kesesatan serta kerosakan. Jadi kena letak dulu akal. Ya tak? Pasal apa you percaya pada Allah Ta'ala? Ya, pasal inilah hakikat dia. Pasal kami mengenali dia, Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Ya. Tetapi, kemudian daripadanya apabila kita sudah meyakini benda ni, maka kerja yang seterusnya ialah untuk menghidupkannya. Kan? Untuk menghidupkannya lah, kita perlukan hati. Hati yang perlu hidup dengan kebenaran. Akal menentukan kebenaran, hati menghidupkan kebenaran. Jadi akal yang meletakkan kebenaran tadi di atas kemuliaan, bila hati dia hidup dengan kebenaran, maka ma waqara fi qalb wa saddaqahul amal. Apa yang ada pada hati pasti akan dibuktikan pada amalan. Itu satu hakikat yang kita tak boleh nafikan. Try tu apa ni, cuba nak sembunyi macam mana pun, tapi akhirnya amalan kita itu sebenarnya akan menunjukkan apa yang berada di dalam diri kita. Jadi ini hakikat dia. Jadi hati inilah yang perlu kita hidupkan bersamaan dengan kebenaran, keimanan, kepercayaan yang kita sudah terima. Cuma kalau saya tuan-tuan, saya sebenarnya kalau saya berdakwah ataupun saya cakap ni, saya tak suka sebenarnya cakap seorang-seorang. Tuan-tuan, sebab saya suka apa berlakunya orang kata perbincangan untuk menghidupkan akal dan menghidupkan hati. Kalau tidak, we just listen. Just listen to what you have got to say, that's it. Kita pun balik tuan-tuan. Ini masih apa itu back to square one. Tak jadi tuan-tuan. Sebab saya suka tanya tuan-tuan, bila kata hati itu menghidupkan kebenaran, apa maksud dia? Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia, hati ni tuan-tuan, dia tak ada benda lain. Pada hati, dia menghidupkan perasaan. Tu ya tuan-tuan, hati ni tak ada benda, dia hidupkan perasaan. Ya nak? Perasaan suka, perasaan benci, perasaan malas, perasaan dendam, perasaan marah, hati tuan-tuan. Ya. Dan itulah dia kita kata sifat mazmumah dan mahmudah tadi. Maka jangan ada padanya sifat mazmumah yang dikeji, iaitu dendam, ya dah marah apa semua. Apa yang perlu ada? Sifat mahmudah, sifat yang mulia, sifat yang terpuji, kasih sayang. Jadi bila kita tahu hati ni, dia ada satu je peranan dia. Dia menghidupkan perasaan. Perasaan yang paling tinggi. Ya, perasaan yang hidup dalam hati kita yang paling tinggi ialah kecintaan. Cinta. Sebab bila perasaan cinta ni, manusia sanggup korban apa saja. Itu cinta. Cinta yang paling tinggi, yang ini penting. Bagi orang yang seperti kita, ialah cinta kepada Allah. Itu yang perlu kita jaga. Perasaan yang hidup pada hati kita, yang paling tinggi cinta. Tapi cinta yang paling tinggi, yang dapat menjaga dan memelihara kita ialah cinta pada Allah. Tapi Nabi SAW disebut akhir zaman nanti, umat Nabi SAW ni yang ramai. Tapi seperti buih. Mereka ditimpa dengan penyakit, tapi penyakit itu namanya penyakit wahan. Apa penyakit wahan tu? Dia cinta juga. Tapi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Jadi apa yang berlaku sekarang ni?
Berlakunya sekarang ni, hati-hati kita sekarang ni sudah hidup perasaan-perasaan yang mencintai dunia. Tanpa kita sandarkan cinta itu kepada cinta pada Allah. Maka akibat dia, lalailah. Akibatnya kita akan langgar segala apa yang diperintahkan dalam kehidupan kita. Kerana cinta kepada dunia, kita sanggup korban apa saja demi dunia. Ni benda dia, tuan-tuan. Cinta ni, tuan-tuan, ya tak? Kalau kita kata, kami percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Esa, Tuhan yang menentukan segala-galanya. Itu baru kebenaran. Tapi dia perlu hidup di hati. Mana hidup di hati, martabat yang paling tinggi, wajib cinta Allah. Dan bila kita cinta Allah, kita akan sanggup laku apa saja demi Allah. Dan itulah dia tunjang kehidupan kita. Kerana dia kata, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ cuma mukhlisin lahuddin. Tidak aku perintah. Setelah dia menjadikan hamba-hamba ni, dia tak perintah kecuali apa dia? Sembah dia. Lagi sekali bila sembah dia ni, tuan-tuan, kita pun nganga dah. Tak, sembah dia makna kita hidup ni, kita kena dengar dan taat dengan kehendak dia. Dia suruh buat sungguh-sungguh. Dia larang tinggal jauh-jauh. Itu hakikat dia. Tuan-tuan, bukan sembah dia solat je dah. Solat itu tiang. Solat itu membawa pada kekuatan. Tetapi apa dia? Untuk menghidupkan kehidupan di atas dunia yang sementara ini, ya tak, melalui menjalani fitnah-fitnah yang berlaku. Itu benda dia. Ya. Jadi cinta Allah Ta'ala, tapi dia ada bukti lah. Kan? Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kan? Makna kita kena hidupkan perintah dia. Kerana itu orang yang dijamin, tuan-tuan, keselamatan dia di akhirat nanti. Sebab bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bulan pengampunan. Yang lain tu berlakulah, tapi bulan pengampunan tu cukup penting. Sebab selagi mana kita membawa kehidupan kita dengan dosa-dosa yang ada dan tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, kita jadi hambanya yang amat malang dan rugi. Kerana itu bulan Ramadan Allah bagi, dibuka seluas-luasnya pintu taubat dan pintu pengampunan. Maka kena mengambillah kesempatan itu untuk kita menyatakan taubat kita dan melakukan istighfar yang berpanjangan. Dalam keadaan, bukan sekadar kataan, tuan-tuan, tapi perasaan yang hidup di hati kita. Benar-benar hidup menginginkan keampunan tadi. Jadi akibat dia, tuan-tuan, bila sebut Allah Ta'ala, kita cinta. Benda yang paling tinggi, Pak. Apa saja Allah. Tuan-tuan kerja di sini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cinta kepada Allah, maka tuan-tuan akan korbankan masa dan kedudukan tuan untuk memelihara. Apa juga tanggungjawab tuan di sini. Sedikit pun tuan tak berani untuk melakukan penyelewengan. Walaupun seminit daripada masa yang telah ditetapkan. Ini benda dia, tuan-tuan. Kita nampak benda. Dah, dia mengawal seluruh kehidupan kita. Bila kita cinta pada Allah. Nah, kita dengan mak ayah kita dengan suami dan isteri kita dengan anak-anak kita, semuanya. Kalau kita letak Allah itu Tuhan kita dan berjaya menghidupkan perasaan cinta kita kepada Allah Ta'ala, maka yang lain itu insya-Allah. Sebab Allah yang jaga. Kenal? Cakap senang kan? Memang. Semua orang boleh cakap. Tapi nak buat itu perlu sesuatu pengorbanan. Kenal? Sebab Nabi sebut umat dia berapa firqah, tuan-tuan? 73 firqah. 73 jalan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Illa millatan wahid. Kecuali jalan yang satu. Kan? Jadi kita ni, tuan-tuan, bukan saya kata jangan heranlah. Jangan terkejutlah. Apa ramai orang Islam berpecah ni. Jangan terkejut. Jangan heran. Sebab Nabi dah sebut. Cumanya rasa takut. Takut apa? Di mana kita? Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerja. Di mana kita? Adakah yang dalam golongan 72 atau yang satu? Maka kerana ada perasaan takut tadi, segera kita memelihara supaya jangan terlibat pada jalan-jalan 72. Tapi sentiasa menghidupkan jalan yang satu. Maka jalan yang satu tadi, tuan-tuan, dia mesti bermula Allah. Tetapi dia juga mesti bermula perasaan cinta kepada Allah. Semua orang boleh kata Allah, Allah, tuan-tuan, ustaz ke, tok guru yang biasa, semua boleh kata Allah. Tetapi untuk menghidupkan, tuan-tuan, kehidupan yang terasnya, ya, menyembah Allah, hati. Tuan-tuan, hari ni, ibu kita,
Ya tak? Ibu kita wanita yang paling mulia dalam hidup kita. Ya tak? Itu kita kata kebenaran dia, tapi hakikat dia. Kalau betul ibu kita wanita yang paling mulia dalam diri kita, dalam hidup kita, maka hati kita kena hidup. Tuan-tuan, memuliakan dia. Baru dia, orang kata, sekata. Maka bila ibu telefon, nak, apa khabar? Ya bu, baik. Kenapa ibu telefon ni? Saja, ibu rindu dengan anak. Lama dah tak balik. Tak apa ibu, petang saya balik. Dia balik. Sebab perasaan yang tidak mahu membiarkan ibu dia dalam keadaan rindu. Tapi ada juga bu, kenapa ibu telefon ni? Tak ada, ibu tak sihat ni. Oh, saya tak ada masa lah bu, saya sibuk lah bu. Pasal apa? Pasal perasaan yang hidup di hati. Dan saya bagi contoh. Bagaimana nak hidupkannya? Itu yang kita kena sentiasa mencari. Kan? Dan pasal kita dah tahu hati tapi tak tahu cara dia, tak jadi juga. Maka kerana itu tuan-tuan, dalam Islam, dia dah ada semua. Bagi menghidupkan hati dengan perasaan-perasaan yang bertepatan dengan kepercayaan kita, dia cuma perlu diulang-ulangi. Tak ada benda lain. Akal, dia perlu bukti. Hati, dia cuma perlu diulang-ulangi. Kerana itu kita ulang Allah, Allah, Allah. Tapi kita Allah sekadar Allah je. Tak dia masuk dalam hati. Tak ditembusi dalam diri. Allah saja tuan-tuan. Dia kira 11, dia kira 33, dia kira 100, dia kira nak masuk syurga. Tapi hati masih kosong. Tak boleh tuan-tuan. Pasal hati itu kena sentiasa hidup sepenuhnya. Kita ulang-ulang tu bukan saja-saja ulang. Tapi ulang-ulang itu bagi memenuhi tujuan. Dan bagi memenuhi kehendak hati. Untuk hidup kan, dia kena ulang. Jadi kita boleh sebut ibu. Kita kena ulang-ulang lah. Sebut je ibu, terkenang kita. Sentiasa, bukan sekali-sekali. Dialah yang mengandung kita. Membawa kita di dalam rahim dalam perut dia tu berapa bulan tuan-tuan? Senang ke? Bila sebut ibu, teringat kita ketika melahirkan kita. Antara hidup dan mati. Pengorbanan dia. Bila sebut ibu, terkenang kita di dalam dia membesarkan kita. Dia sanggup korban diri dia. Makan minum dia, tidur dia, kesihatan dia. Dia tak peduli. Yang penting, dia jaga kita. Tuan-tuan. Itu ibu kita. Maka apabila kita sentiasa ulang kebenaran yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun, Allah Ta'ala akan hidupkan cinta kita kepada ibu kita. Dan bila dah hidup cinta kepada ibu, maka kita sanggup korban. Apa saja tuan-tuan. Yang lain tidak penting lagi. Kecuali tadilah keras dia cinta Allah. Allah yang suruh. Allah tak suruh kita abaikan kedua ibu bapa kita dah. Tapi tadilah pasal kita cinta pada Allah tadi tidak hidup, maka dia turun ke bawah cinta-cinta lain semua dia jadi orang kata haru biru, kelang kabut tuan-tuan. Benda yang tak sepatut kita cinta, kita pergi cinta. Maka kita dengar hari ni anak yang sanggup tinggalkan kedua ibu bapa. Apa dia heran tuan-tuan? Sebab agama pun dia sanggup tinggalkan demi cinta. Yang dia cinta tu bukan bangsa dia. Kita tadilah. Tapi nak ceritakan cinta tadi. Kan? Jadi balik pada tadi tuan-tuan, saya kata hati dia tuan-tuan. Peranan dia ialah untuk menghidupkan kebenaran bersesuaian. Iaitu perasaan yang sepatutnya hidup. Dan bila kita kata Allah, cinta Allah. Tapi bila cinta Allah, Allah nak bukti. Bukan boleh sebut gitu je. Kita cinta Allah semua. Cinta betul Ustaz. Bukti lah. Salah satu daripada buktinya Allah Ta'ala kata, Kul. Katakan Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada umat kamu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu benar-benar cinta Allah, maka ikutlah Rasul dia. Barulah Allah akan membalas cinta dia. Kan? Mudah ya? Kan kita sekarang cinta Allah dah. Oh cinta Ustaz. Ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata kami ikut Quran, sunnah tak nak ikut. Tak ada. Apa ni dalam Quran pun banyak tuan-tuan. Contoh-contoh tentang kewajipan kita untuk mengikuti akan apa yang telah Nabi tinggalkan kepada kita. Turun pula bila kata Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada kewajipan untuk menghidupkan perasaan. Apa dia? Cinta pada Nabi. Kan? Yang tidak mengatasi cinta kita pada Allah. Bahkan cinta pada Nabi tadi ialah kerana cinta pada Allah.
Dan cinta pada Nabi itu demi untuk kita sampai kepada redha Allah. Sebab Allah dah kata, kamu cinta kepada Allah, kamu ikut Rasul dia. Maka kalau kita cinta pada Rasulnya, maka sudah tentu pasti kita sanggup korban apa saja. Dan Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak percaya aku ni Rasul yang diutuskan oleh Allah. Itu dia punya huraian panjang. Sebab kita huraian pendek, tidak beriman di antara kamu. Itu je. Nah, saya suka berat. Tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin kamu kepada kerasulan aku. Ya tak? Sehinggalah kamu mencintai aku lebih daripada bapa, anak dan manusia sekalian. Pasal apa? Barulah kita akan ikut semua yang Nabi suruh. Hari ni tuan-tuan kita berkelahi. Ya tak? Bid'ah sana, bid'ah sini. Ya tak? Pasal nak lepaskan diri. Tuan-tuan? Pasal kita tak berapa ikut kebenaran daripada akal. Kita lebih ikut nafsu yang hidup dalam diri kita. Itu yang masalah dia. Nafsu, keinginan kita yang melampaui batas, keinginan kita yang melanggari akan kehendak Allah. Kita dah kata dah, ya dah, Islam apa dia makna dia, ya, total submission to the will of Allah. Nak kena terjemah tu kan. Apa dia? Penyerahan diri yang mutlak kepada kehendak Allah. Kehendak Allah mesti menjadi keutamaan. Nah, itu dia kata mukhlishina lahuddin. Mukhlisin alahuddin, tuan-tuan, syarat untuk kita dengar dan taat dan menghidupkan perintah Allah, kamu mesti dalam keadaan ikhlas bagi Allah akan semua kehidupan kamu. Semua. Tuan-tuan kerja ni pun kerana Allah. Dia tak? Tapi kerana Allah tu, tuan-tuan, baru bermula. Ikhlas ni ada 3 benda yang kita kena jaga dalam hati. Semua orang boleh kata kerana Allah. Nikah kahwin kerana Allah. Tak ada lama bercerai. Berkelahi tak bercerai. Kan? Kalau kerana Allah, dia nak jaga sampai ke dalam syurga. Tapi kalau kamu dah pilih jalan untuk tidak merasai nikmat kehidupan bersuami isteri, maka Allah bagilah, tuan-tuan. Ya, jadi nak kata tadi, ikhlas ni dia mesti bermula dengan Allah. Tu Allah cukup suka dengan kalimah basmalah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Pasal hamba dia bila nak melakukan apa pun, dia memulakan dengannya sebagai tanda dia buat kerana Allah. Tu, tuan-tuan. Tapi kita tak adalah, kita dah jadi biasa bismillah itu, tuan-tuan. Tak ada. Pasal bila baru bismillahirrahmanirrahim, tanda ianya sesuatu yang hidup, hati dia terkesan. Sebut Allah, hati dia terkesan. Itu tanda iman kebenaran yang hidup. Tapi kalau takbir, Allahu Akbar, tak jadi, tuan-tuan. Ya? Jadi ikhlas ni, tuan-tuan, seperti mana kita sebut, cinta Allah mesti ada bukti. Kena ikut Nabi SAW. Maka kalau kita kata kerana Allah, mesti ada bukti. Apa bukti kita buat kerana Allah? Tuan-tuan, tanda kita buat kerana Allah ialah apa juga yang kita buat mesti ikut cara Allah. Bukan cara kita. Tuan-tuan hari ni berpuasa kerana Allah kan? Tapi jangan puasa cara kita. Buktikan kita puasa kerana Allah, kita ikut cara Allah. Ini bukan pesta makan. Ini bukan bulan pesta minum. Tuan-tuan, bukan. Tapi kita terbudaya. Hati kita. 12.40. Lagi 2 minit, tuan-tuan. Tu dia kata, saya rasa macam baru mula je. Baru seminit je. Tu kata tak puas. Tapi insyaAllah besok kita sambung. Tapi itu, tuan-tuan. Ya? Ini jadi ikhlas tadi, tuan-tuan. Ya? Saya nak tutup habis. Ikhlas tu apa? Kerana Allah, buat cara Allah, dan kita buat untuk dapat redha Allah. Itu saja. Jangan lebih daripada itu. Jangan buat kerana kita. Pakai menutup aurat kerana Engkau, ya Allah. Dan kami pakai menutup aurat mengikut kehendak Engkau, ya Allah. Bukan kehendak nafsu kami. Kehendak keinginan kami. Kehendak ingin kami, nafsu kami nak cantik. Kami nak lawa. Kami nak anggun. Maka akhirnya orang jual tudung 400-500, dia beli, tuan-tuan. Tapi cara Allah ke cara kita? Saya pasal dulu travel all the way, tuan-tuan, dalam tengok terpampang, tuan-tuan, billboard yang besar, perempuan-perempuan dengan kempen jual. Saya kata, for what purpose? For what purpose? Nak tunjuk kecantikan? You are very wrong. Tunjuklah cantik kepada suami. Jangan tunjuk cantik pada orang lain. Tapi you pakai menutup aurat kerana Allah. Maka you buat cara Allah. Jadi hakikat dia, tuan-tuan, hari ini
Tolong kita mulakan balik. Mari kita hidupkan hati kita dengan perasaan-perasaan yang selari dengan keimanan kita. Kalau kita benar-benar Allah itu Tuhan kita, cintalah Allah. Paling tidak suka dulu. Kan? Pada Nabi, pada Al-Quran, pada Islam, pada akhirat. Semuanya dia hidup pada hati kita dengan perasaan. Di situlah kami akan hidupkan segala amalan insya-Allah. Besok kita akan sebut dengan penyakit hati dan hari yang ketiga kita akan sebut penawar bagi hati. Tapi hari ini mudah, ya. Mari kita hidupkan hati dengan keikhlasan. Semoga bermula saat ini kita dapat memperbaharui iman. Jadidu imanakum, ya, perbaharuilah iman-iman kamu. Maka untuk perbaharui iman kita, hidupkan perasaan di hati kita. Semoga ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami benar-benar faham tentang urusan kehidupan yang sementara ini. Wa alimna ta'wil. Berilah kami kepandaian dan kebijaksanaan mengambil segala pengajaran yang tersurat lagi tersirat dalam semua kejadian. Wahdina ila siratal mustaqim, dan kau pimpinlah kami pada jalan yang benar lagi lurus, jalan Islam yang kau redha atas kami. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.